Sepanjang tahun 2020, program Bersamamu telah menyantuni lebih 50 buah keluarga yang memerlukan bantuan. Setiap sumbangan yang dihulurkan seakan sinar buat mereka untuk terus berjuang dalam kehidupan. Melaka, bandaraya bersejarah. Mempunyai adik-beradik yang ramai, selaku anak sulung, dia perlu berkorban demi adik-adik yang masih kecil. Tak kala ibu mencari rezeki, Suhada 13 tahun mengambil alih tugas ibunya menjaga 7 adik-beradiknya yang lain. Saya pernah anak sampai putus susu. Saya tak tahu nak buat macam mana. Cuma satu cara lah saya boleh buat. Susu pekatin tu saya bancuk. Kita bagi jangan sampai dia tawar. Kita bagi macam anak. Bagi dia ada rasa. Saya ikhtiar juga. Macam mana pun dia tetap minum. Walaupun susu tin lah kita buat. Pada 12 Julai 2020, Bersamamu memaparkan kisah hidup Hatini Hanapi, 39 tahun, seorang ibu tunggal kepada 8 cahaya mata. Membanting tulang sendirian setelah berpisah dengan suami. Walaupun menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, namun hanya cukup sekadarnya untuk menampung makan minum mereka sekeluarga. 400 tu bukan nilai yang besar bagi saya sebab anak 8 kan. Tak cukup untuk anak dengan pampers lagi. Dengan susu, belum dapur kan. Jadi kat situ kita, saya jimat sikit. Kita buat sesuatu macam kita boleh bagi benda tu boleh jimat untuk sebulan. Kita usaha cakap kat anak-anak kita makan apa ada je. Macam pampers susu tu saya tak ada nak kerap bagi kan. Saya cut sikit-sikit. Bagi dia jadi jimat sampai sebulan. Kini kehidupan mereka berubah hasil bantuan dan keprihatinan rakyat Malaysia membantu keluarga ini. Alhamdulillah, untuk sekarang ni saya lebih selesa daripada yang dulu. Kehidupan pun tak disangka, lebih daripada jangkaan sebelum ni. Sebelum ni saya pun berumah tak belajar mandu. Sekarang ni saya dah boleh pergi belajar memandu, baik motor, baik kereta, alhamdulillah lah. Lepas tu, daripada saya dulu tak ada kereta, alhamdulillah sekarang saya dapat mampu beli kereta. Bila saya dapat sumbangan tu, saya nekat nak beli kereta. Pasal kereta tu penting sebab urusan saya semua dekat anak. Jadi bila kita beli kereta tu, jadi saya boleh handle semua urusan anak. Lepas tu saya simpanlah separuh duit tu untuk belanja anak-anak. Hatini bersyukur apabila dia membeli sebuah kereta terpakai bagi memudahkan pergerakannya bersama anak-anak. Sementara untuk mendapatkan lesen memandu yang sah pada bulan Mac tahun hadapan, keretanya dipandu oleh adik ipar Hatini sekira dia mahu berurusan di luar. Hatini tidak mahu lagi menoleh ke belakang. Baginya, anak-anak adalah masa hadapan yang harus dipelihara sewajarnya. Dulu saya leka. Bila diberi peluang untuk buat sesuatu tu, saya fikir nanti dulu. Mungkin sebab saya nak jaga hati orang, saya nak kena fikir keliling saya dulu. Tapi sekarang saya tidak. Saya dah terus je. Saya nak, saya buat. Saya rasa benda perlu tu pergi, saya pergi je. Saya tak ada nak tunggu. Macam tu. Penderitaannya suatu ketika dahulu mendapat perhatian pelbagai pihak termasuklah Kerajaan Negeri Melaka. Sejajar dengan itu, Hatini diberikan rumah baharu melalui program perumahan rakyat PPRT Hill Melaka. Kelengkapan rumah sumbangan daripada pihak perumahan memberikan kehidupan yang lebih selesa buat mereka sekeluarga. Anak-anak pun dengan keadaan rumah yang baru macam ni selesa, seronok, hati dia orang tu tenang je nak terima apa saja berlaku lepas ni. Saya masih lagi buat kerja part time butang tu. Lepas tu saya ada buat online lah. Lepas tu sekarang saya ada jual satu produk lagi, dimsum, potato. Kalau ada orang buat tempahan, kuih, saya buat. Saya nak anak-anak saya berjaya dalam hidup. Saya tak nak dia macam dulu. Saya nak dia lebih selesa, lebih maju.
Dan saya nak jadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Saya cuba jadi seorang ibu tunggal yang boleh ada. Maksudnya saya boleh buat semua. Sebelum ni mungkin saya buat terbatas. Selepas ni saya boleh buat apa saja. Untuk anak-anak, untuk diri saya sendiri, untuk saya lebih nambahkan pendapatan saya lagi. Anak-anak adalah keutamaan. Selain memenuhi keperluan hakiki, sekarang dia juga perlu menjaga emosi permata hatinya selepas hatinya bergelar ibu tunggal. Sekarang ni dia tahu saya mak, saya le bapak dia matang. Dia boleh berdikari, dia lebih boleh sesuaikan diri. Jaga diri masing-masing. Alhamdulillah lah, dia orang lebih selesa belajar. Kemudahan untuk dia orang saya dah adakan, maknanya dia orang senang. Apa je saya urus depan mata. Terima kasih yang beri sumbangan kepada kami sekeluarga. Semoga dimudahkan rezeki. Terima kasih banyak. Seandainya dia orang diberi bantuan, kena menggunakan bantuan tu dengan yang sebetul-betulnya. Maknanya kalau rasa benda tu perlu, kita adakan dulu. Lepas tu kita jangan terus duduk satu tempat. Kita kena usaha, kena majukan diri. Kita perlu buat apa saja yang boleh mendatangkan kita berjaya dalam hidup. Pengorbanan seorang suami menjaga isteri tiada batasnya. Sejak 2 tahun lalu, Nuril disahkan menghidapi penyakit buah pinggang kronik yang membuatkan dirinya tidak lagi boleh berjalan. Saya bekerja keras. Apa yang saya ada, saya nak bagi pada dia. Saya nak sempurnakan dia, nak letakkan dia satu tempat yang paling tinggi lah. Itulah matlamat saya. Saya tak mahu semua apa hasil yang saya cari, saya nak bagi pada dia dan pada anak. Itu je. 6 September 2020 menyaksikan kisah perjuangan hidup buat pasangan Muhammad Zaidi Mat Rejab, 40 tahun, dan isterinya Nurli Zaini Herzahani Ramli, 30 tahun. Selain menjaga isteri penghidap sakit buah pinggang, lebih memilukan apabila Zaidi harus menjaga anak syukur mereka yang berusia 2 tahun. Dia terpaksa berkongsi tempat tinggal dan tempat kerja agar memudahkan pergerakan jika berlaku sebarang kecemasan. Perjalanan hidup mereka berubah dengan bantuan sumbangan orang ramai. Kini dia nekat mahu memajukan perniagaan bengkelnya demi isteri dan anak-anak. Alhamdulillah, sumbangan daripada yang penderma-penderma. Jadi yang pertama tu saya beli kelengkapan isteri saya dulu, macam peralatan pampers ke apa tu. Lepas tu saya beli kursi roda, alat untuk cek darah, semualah kelengkapan anak dengan isteri saya. Pelan-pelan saya cari, saya beli sebiji kereta lah. Sebab apa? Sebab sebelum ni saya tak ada kenderaan untuk bawa kan. Jadi target utama saya memang saya nak ada kereta. Tentang masalah nak bawa anak saya dengan isteri saya ke hospital tu, jadi tak membebankan lagi lah saya. Alhamdulillah lah. Zaidi menambah nilai bengkel ini dengan menyediakan pelbagai bekalan alat ganti motosikal bagi mengurangkan kekerapannya keluar mencari alat ganti. Selain itu, Zaidi dapat menjimatkan masa untuk menyiapkan motosikal pelanggan yang rosak. Sebelum ni tak ada. Memang sebiji motor datang je, apa yang nak baru saya pergi beli. Perubahan bengkel ni saya ambil sedikit duit daripada sumbangan tu. Saya beli barang yang memang hari-hari orang pakai lah. Macam saya beli tayar, minyak hitam, pelak, barang-barang servis lah, sproket. Jadi bila datang motor, maknanya saya tengok, okey, apa yang dia nak, okey ada. Okey, mudah lah. Jadi saya tak keluar lah. Sebab isteri saya dengan anak ada kat sini, saya nak mengelakkan daripada saya keluar. Contoh kalau macam barang yang lebih advance lagi, saya terpaksa pergi ke Rawang. Pergi Rawang mengambil masa pergi balik setengah jam. Jadi saya terpaksa tinggal isteri saya. Memang takut sesak nafas ke apa. Jadi macam tu lah. Suri hatinya tidak berdaya untuk bergerak seperti biasa setelah disahkan menghidap penyakit buah pinggang kronik tahap 5 selepas melahirkan anak bongsu mereka 2 tahun lalu. Kini, Nurli harus menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu seumur hidupnya. Masih sama lagi lah macam sebelum ni. Cuma dah jalan rawatan dialisis lah. Tentang sesak nafas tu, sakit-sakit badan tu, saya tanya pada pesakit-pesakit yang lain, dia cakap itu normal. Itu biasalah. Cuma saya pantau lah.
belakang ni. Selepas saya masuk bersamamu tu, zakat dah datang. Support untuk pembayaran dialisis dan cuba apply lah. Dalam tempoh sebulan jugalah baru saya dapat zakat luluskan. Tapi dalam sementara zakat nak luluskan tu, saya kena pakai duit sendirilah. Tapi duit tu alhamdulillah lah sebab syarikat Faizah dah bagi saya cash. Duit tu saya gunakan untuk bayar tu. Tapi saya dah claim balik duit tu. Saya dapat dekat je sini. Jadi saya hari Selasa, Khamis dan Sabtu pukul 11 pagi saya pergi hantar. Pukul 3 saya ambil balik. Jadi saya hantar dan saya balik ke bengkel lah. Dapat juga saya tengok anak saya. Sejak awal lagi, Zaidi sekeluarga menetap sebumbung dengan bengkelnya ini bagi menjimatkan perbelanjaan sewa. Pihak zakat ada menawarkan kediaman lain untuk Zaidi, namun dia lebih selesa begini kerana mudah untuk memantau keadaan isteri dan anak-anaknya. Anak kecilnya ini sering diserang sawan dan berlaku kekejangan. Itulah yang merisaukan hati Zaidi untuk berjauhan dengan Muhammad Iskandar. Saya pantau kat rumah je lah. Sebab dia sampai sekarang alhamdulillah dia aktif saja. Bermakanan, susu dia semua okey. Dia tak ada nak merengek ke apa ke, dia tak ada. Dia main dia aja. Apa yang membebankan saya sebelum ni kira dah terjawab lah, maknanya alhamdulillah saya dah mudah nak bergerak sebab ada kereta. Ada kereta dah ada duit sumbangan yang bagi untuk perubatan anak dari isteri saya. Zaidi merancang untuk mencari pekerja bagi membantu tugasnya di bengkel dan mahu mengembangkan bakatnya dengan lebih jauh. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang mana yang prihatin melihat kisah hidup saya dan serta menyumbang. Saya ucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih lah. Saya tak dapatlah membalas jasanya. Hanya Allah sajalah yang balas budi dan baik. Mudah-mudahan Allah lapangkan lagi lah rezeki penderma pada keluarga saya ni. Itulah saya bersyukur sangatlah. Kampung Sungai Tiram, Lekir, Setiawan Perak. Amzah Abdullah, bapa kepada 6 orang anak ini, mengidap penyakit tulang belakang akibat dilanggar dalam satu kemalangan jalan raya pada 13 tahun lalu. Sebelah bahu kanan ni tercabut. Lepas tu saya pindah ke Kedah, Sungai Petani. Duduk sana dalam 2 tahun lebih lah. Saya dah sihat sikit. Sana tak boleh hidup tapi kos. Untuk cari kerja susah. Yang last sekali saya nak sakit tu tahun 2012 baru dapat rasa sakit tulang belakang ni. Lepas tu sebelum saya pindah tu saya balik kampung. Urut. Lama-lama urut sakit. Tak boleh tahan. Perut ni dia rasa macam buncit. Ada satu masa saya tak boleh jalan dekat seminggu. Menyingkap kembali episod kehidupan pasangan Amzah Abdullah 45 tahun dan Rozita Nian 45 tahun dalam mengharungi liku-liku hidup dengan penuh kesabaran. Berlandaskan sumber pendapatan melalui jualan makanan dari rumah ke rumah bagi menampung keperluan harian. Selain kesepitan hidup yang dialami, Amzah turut mempunyai 2 anak OKU yang mengalami masalah pembelajaran. Berbekalkan sumbangan daripada penonton yang prihatin, keluarga ini mula mengorak langkah kepada kehidupan yang lebih selesa. Mereka membaiki segala kerosakan rumah dan membuat pertambahan ruang bilik untuk anak-anak. Terima kasih kepada TV3. Banyak perubahan dalam hidup saya. Alhamdulillah saya dapat besarkan rumah untuk anak-anak. Sebab anak-anak saya 6 orang. Jadi rumah yang kecil dulu tak berapa selesa lah. Alhamdulillah. Dia orang boleh tidur dalam bilik lah. Tak ada bercampur gaul. Perempuan, lelaki. Sebab barang-barang kain baju banyak. Itu yang boleh jadi sempit sikit lah bilik. Ini Alhamdulillah syukur banyak. Terima kasih kepada semua yang sudi bantu keluarga kami lah. Tambah bilik pun bukan untuk suka-suka nak tambah. Orang kata nak sebab suami berubat orang, akak pun hurut orang. Jadi boleh pakai satu bilik tu kan untuk berubat dengan hurut. Akak ni kalau orang kata apa dapat besar tu senang sikit kan nak buat kerja apa-apa, nak goreng mi ke, popi apa, orang kata luas sikit kan dapur. Alhamdulillah lah.
Rosita turut mempunyai beberapa masalah kesihatan seperti kencing manis dan tekanan darah tinggi sejak beberapa tahun yang lalu. Dia mudah diserang sakit kepala secara tiba-tiba. Kini, dia menjalani rawatan melalui klinik kesihatan berhampiran di kediamannya. Memang masih duduk dalam rawatan. Dia kata kalau akak sakit, dia kata, siapa nak bela anak akak? Dia kata, cuba akak fikir kat situ. Jadi fikir-fikir balik, oh betul juga kalau aku sakit, anak-anak aku macam mana kan? Makan minum, sekolah mereka kan, pakaian mereka, masak makan. Fikir-fikir tak apalah. Pergilah berubat dia sendiri. Alhamdulillah lah, kencing manis pun dah tak tinggi. Darah tinggi pun orang kata tak ada lah tinggi sangat kan. Alhamdulillah lah. Mereka tidak hanya berdiam diri, malah terus berusaha dengan membuka sebuah gerai burger di hadapan Hospital Seri Manjung, Perak. Ia dibuka setiap hari bermula jam 3 petang sehingga 2 pagi. Lepas tu anak saya pun dapat niaga burger. Memang dah lama sebelum kami masuk bersamamu. Memang kami dah rancang tapi modal tak ada. Selepas masuk T3 lah, kami dah ada modal kan. Tu yang buat tu. Anak kak yang nombor 1 dengan nombor 3. Lepas buat tu lah, burger lah sambil jual popion sekali. Lepas tu tambah kacang sikit kan dalam botol tu. Itulah bagi anak-anak lah, bagi mereka jalan kan. Mak cara kat rumah. Sebelum PKP yang kuat tu, Alhamdulillah sale-nya sehari dekat 200, 18. Ini dah berkurangan lah. Sebab lah kan penyakit lah, orang takut nak keluar kan. Syukur jugalah orang kata dapat 150, 1.3 macam tu lah. Selain berniaga, Amzah turut menggunakan duit sumbangan tersebut untuk membeli sebuah kereta terpakai sebagai keperluan keluarga. Saya beli kenderaan untuk kemudahan. Memang daripada mulanya suara tu, angkut makan kambing pun guna kereta tu. Pergi mana-mana pun pakai kereta tu. Angkut anak sekolah pun guna kereta tu. Jadi sekarang dah berniaga burger dekat Manjung. Sekarang penuh dengan barang-barang niaga. Tinggalkan kat Manjung, jimatlah sikit. Bazir minyak. Itu sebab saya beli kenderaan lagi sebiji untuk orang kata kemudahan lah. Untuk anak saya bawa. Alhamdulillah. Dengan duit itu saya guna sebaik yang mungkin lah. Perancangan yang teliti perlu dilakukan sebelum mengendalikan sebarang cabang perniagaan bagi menambahkan pendapatan keluarga. Akak cadang ni memang akak nak jalankan balik nasi lemak akak. Bisnes akak yang lama kan. Selepas ni saya ingat nak teruskan kopiah tu. Macam mi goreng tu, ternak kambing. Itu je lah. InsyaAllah. Kambing Alhamdulillah ada beranak seekor. Lepas tu kalau ada rezeki lebih saya nak tambah lagi lah. Saya ucapkan terima kasih pada NGO yang bantu kami selama hari ini. Saya tak lupakan jasa semualah yang terlibat. TV3, penyumbang-penyumbang yang persendirian pun ada. Alhamdulillah. Hanya Allah yang dapat membantu balas budi mereka semualah. Setiap sumbangan memberi 1000 harapan buat mereka yang memerlukan. Saya gembira dengan pencapaian yang kita capai, dengan semua rakyat-rakyat Malaysia yang menyokong produk syarikat Faizal, sebab hasrat saya daripada awal lagi saya berniaga memang saya ingin nak membantu orang. Jadi bila saya dapat tahu ada program bersamamu, insya-Allah saya akan taja sampai bila-bila program tu, sebab dia banyak membantu orang-orang yang memerlukan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang menyokong produk Faizal selama ini. Terima kasih juga pada TV3 yang melancarkan program bersamamu. Jadi bila kita membantu sama, kita dapat pahala bersama. Dan apa yang kita beri pada orang yang memerlukan tu bukan hanya daripada saya, daripada semua orang-orang yang membeli produk Faizal. Pandemik COVID-19 ni memberikan dugaan yang di luar jangkaan. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, kami di Faiza dapat mengatasinya dengan mengubah cara hidup kami kepada norma yang baru. Kami mengamalkan SOP yang ketat, meningkatkan produktiviti, operasi 24 jam berjalan, memastikan berasian mencukupi serta penghantaran yang efisien. Kami memastikan keselamatan dan kesihatan adalah sangat-sangat kami utamakan. Alhamdulillah, akhirnya telah sampai ke penghujung tahun 2020 yang penuh dengan pelbagai cabaran dan dugaan, bukan sahaja ke atas Faiza
tetapi juga ke atas seluruh rakyat Malaysia. Saya mengambil peluang dan kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ke seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada pengguna produk Faiza yang terus menyokong Faiza dan menjadikan jenama Faiza sebagai pilihan utama mereka. Program tajaan bersama syarikat Faiza Sendirian Berhad akan meneruskan misi murni ini untuk paparan tahun hadapan. Semoga 2021 memberi lebih kebaikan kepada kita semua. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu Badriah Amir, 44 tahun, yang terpaksa menggalas tanggungjawab ketua keluarga setelah suaminya, Hasru Hasim, 44 tahun, terlantar sakit akibat serangan strok dan kanser otak tahap 4. Namun pada 2 Disember lalu, dia menghembuskan nafas terakhir setelah 12 hari Badriah menjaganya di Hospital Pontian Johor. Kisah ini kami paparkan dalam kapsul bersamamu di saluran YouTube TV3 pada 20 Disember 2020. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan